أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط. اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih tuan-tuan pada malam ni dapat kita menadah kitab penawar kitab muhimmah daripada ulama yang cukup hebat daripada Syekh Daud Al-Fatani. Jadi aku duduk dalam kereta, apa nak kuliah malam ni. Nak tengok kat sini, orang sini semua hebat-hebat. Orang sini semua orang ahli ilmu, orang alim-alim. Aku fikir apa nak ceramah malam ni. Duduk tengok kucing makan tu, dapat ilham. Allah bagi ilham, Allah suruh buka kitab muhimmah. Mudah-mudahan pengajian malam ni boleh untuk buat bekal kita mati. Sebab apa? Tanda-tanda mati ada dah. Ulama bagi tahu apabila rambut kamu dah putih, janggut kamu dah putih, bulu kening pun dah putih, tu tandanya satu hari nanti orang akan balut kita dengan kain putih. Apabila kita punya sendi-sendi dah sakit, tulang-tulang dah sakit, pinggang-pinggang dah sakit, lutut-lutut dah sakit, itu tandanya Allah nak ringankan sakit kematian kita. Dan apabila kita rasa sunyi-sunyi, kita tak boleh dah, orang ramai-ramai kita tak suka. Kadang cucu bising kita tak suka, anak bising tak suka, bini bising lagi kita tak suka. Tuan-tuan, itu tandanya kita akan duduk tempat yang paling sunyi di dalam kubur. Tak kira lah engkau pegawai JPJ, engkau pegawai polis, engkau pegawai kerajaan, engkau ustaz sekalipun, engkau orang banyak duit, satu hari kau akan tinggal dalam kubur. Wazuru kubura, tinggal kamu dalam kubur seorang diri, tak ada siapa yang teman kamu dalam kubur. Yang teman kamu dalam kubur amal soleh. Betul, ulama bagi tahu perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah baca kitab suci Al-Quran. Itu akan menjadi teman kamu dalam kubur. Kita akan tinggal dalam kubur ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun. Bila kita rajin pergi ke kubur, orang kubur kenal kita. Kita buka dalam hadis daripada Abu Hurairah. Bila kita datang ke tanah perkuburan, Nabi suruh kita sunat bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Kalau kita selalu ziarah orang-orang kubur, ahli kubur, orang kubur kenal kita. Dia kenal kita, tuan-tuan. Ni bukan cerita dongeng. Nanti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berhenti nyawa dia. Bila kita masuk di alam barzakh, orang-orang kubur disambut kita, ahlan wa sahlan. Wahai Syekh, aku kenal engkau masa engkau hidup, engkau selalu ziarah kubur kami. Engkau selalu ziarah kubur mak engkau. Setiap hari Jumaat engkau selalu datang. Setiap bulan engkau selalu datang. Aku kenal engkau. Kita pun jawab, ya benar. Setiap hari Jumaat aku selalu datang ziarah mak aku. Bila dia duduk di kalangan orang-orang yang saleh, dia akan jawab, ana ruhun salihun, saya ruh yang saleh. Kalau dia duduk kalangan orang-orang yang tercela, orang-orang yang rugi, iaitu negeri yang bernama Sijin, negeri yang bernama Cilaka, iaitu dia akan jawab, ana ruhun zalimun, saya ruh yang zalim. Saya jahat, saya zalim dengan anak isteri, saya zalim dengan jiran, saya zalim dengan rakyat, saya zalim dengan kawan-kawan, saya zalim dengan binatang, dan zalim dengan diri sendiri. Sampai saya bodoh, ilmu pun tak ada. Sampai semayang pun tak tahu, main tonggang-tonggik je, ilmu pun tak ada. Sampai bini sendiri pun tak tahu, bini boleh buka aurat ke, tak boleh buka aurat ke, boleh semayang ke, tak boleh semayang ke, aku tak tahu.
Itu yang akhir zaman ramai orang bodoh. Tuan-tuan tengok sendiri. Baru-baru ni ada seorang mamat, apa kata dia? Daripada bini tu tak semayang, elok dia semayang. Dia buka aurat pun tak apa. Jangan jadi bongok Tahu bongok? Bongok tu dekat dengan bahlul, faham ya? Dia tutup aurat tu wajib. Sembahyang pun wajib. Sebab itu orang perempuan datang semayang berjamaah tak wajib atas dia. Makruh dia datang. Satu pendapat mengatakan harus dia datang. Yang wajib orang lelaki. Sebab itu orang lelaki kena penuh, kena ramai kena datang semayang jemaah. Paling kurang 2 orang. Bila 2 orang dia jatuh fardu kifayah. Bila 2 orang semayang berjamaah, contoh imam dengan tok siap datang, AJK lain tak datang, sibuk pergi konvoy ke, sibuk pergi mana ke, bukan AJK sini, tempat lain. Tuan-tuan, yang AJK tengok aku tak puas hati pula ya. Dia pergi tempat lain, contoh, maka 2 orang semayang berjamaah, satu waktu semayang subuh, maka lepas satu qadiyah mereka dihumban ke dalam api neraka jahanam. Sebab dah tertegak satu waktu fardu kifayah, fardu kifayah satu waktu. Dan kita ni pula diwajib semayang jemaah, diwajib semayang jemaah atas individu. Sebab itu dalam hadis sebut daripada Imam Bukhari, apabila kamu dengar azan, tu rumah depan-depan ni dia dengar orang azan, ya, dia dengar tapi dia tak datang tanpa uzur syarak. Dia duduk kat rumah tengok TV, duduk kat rumah makan-makan, duduk kat rumah tengok TikTok, duduk kat rumah basuh kereta maghrib-maghrib, dia tak datang semayang jemaah. Dia semayang kat rumah, semayang dia sah, tapi mardud dia ditolak, Allah tak terima semayang dia. Inilah kaedah bab tentang solat berjamaah, al-jama'atul rahmah. Jamaah itu mendatangkan keberkatan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buka dalam hadis daripada Imam Muslim. Apa kata baginda? Tetapi datang semayang berjamaah, imam dia tak khusyuk, makmum dia khusyuk, Allah terima semayang dia. Imam dia khusyuk, makmum tak khusyuk, Allah terima semayang dia. Satu surau, satu masjid tak khusyuk, sibuk, ghaflah, lalai dengan dunia, Allah tetap terima semayang mereka. Ini kelebihan semayang berjamaah, tuan-tuan. Datanglah masjid, datanglah surau ya. Baiklah, malam ni aku nak baca kitab bab perihal kalam-kalam Imam Asy-Syafi'i. Ni kitab dia tuan-tuan ya. Orang sekarang ni kadang nak tahu kitab apa, dalil mana ya, ngaji 1 jam nak dapat dalil apa tuan-tuan ya. Ngaji pun ya, ngalah hebat Imam Syafi'i, mengaji lagi hebat. Tuan-tuan kena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim, Imam Syafi'i ni tawaduk, Imam Syafi'i ni merendah diri. Imam Syafi'i ni hidupnya sampai dia wafat dia tak ada rumah. Dia tak beli rumah, dia sewa sampai dia mati. Sama juga Imam Malik, sama juga Imam Hanafi, sama juga Imam Hanbali. Inilah imam-imam ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang hebat. Masa dia hidup, dia mendapat fitnah yang sangat besar. Dia masa dia hidup menyampaikan Islam, menyampaikan agama Allah, mendapat ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada para dai, pada pendakwah yang dia menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tak boleh terima ujian daripada Allah, engkau berhenti daripada berdakwah. Kena ingat, Imam Asy-Syafi'i dia kena bawa, dia kena angkut daripada rumah, kena angkut. Tentera angkut dia, rantai dia, bawa pergi rumah pembesar negara, dia difitnah membawa ajaran Syiah. Padahal dia ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik kena bawa, kena masuk, kena pergi rumah pembesar negara, kena masuk dalam penjara, duduk dalam penjara, kena pukul belakang ni pecah. Tuan-tuan, ni Imam Malik. Hanafi dan Hanbali masuk penjara 17 tahun. Satu lagi pendapat mengatakan dia diracun, meninggal wafatnya kena racun sebab menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam, orang nak bunuh dia. Orang kata Nabi itu gila, orang kata Nabi itu ahli sihir, orang kata Nabi itu majnun, macam-macam orang kata Nabi. Orang baling Nabi dengan batu, berdarah pipi Nabi. Orang koyak baju, tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Orang tarik baling tarik unta, kena tarik kat baju Nabi. Nabi sebut alhamdulillah. Nampak? Ni Nabi, tuan-tuan ya. Tentang kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh duduk mana? Duduk kemaman ke? Nabi Nuh ni duduk dengan bini 900 tahun. Dia berdakwah 900 tahun. Aku berdakwah baru 14 tahun. 900 tahun. Duduk dengan bini, berdakwah dengan umatnya 900 tahun. Yang ikut Nabi Nuh 84 orang. Maki Nabi Nuh, hina Nabi Nuh, baling batu Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh sendiri mengumpat Nabi Nuh, maki Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh innallaha ma'as sabirin. Sabar Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh ni di antara Nabi Ulul Azmi yang ranking masuk syurga nombor 5.
Kita tak ada nama bro. Oi, ingat oh. Tak ada nama bro. Jangan nak berangan lah. Tak ada nama. Aku tak ada nama. Tuan-tuan tak ada nama. Jangan berangan. Faham? Itu sahabat Nabi ni. Nabi cakap dah. Umar fil jannah. Ali fil jannah. Abdurrahman fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Pada sahabat Nabi dah dijamin masuk syurga. Malam-malam menangis. Takut kena azab neraka. Tuan-tuan kena ingat. Nabi cakap dah 2 tanda yang aku tak tahu. Umatku tak tahu. Pertama, di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Kita tak tahu. Kita tak tahu adakah malam ni kita sampai rumah kita jumpa anak bini kita, ataupun keluar sampai tengah jalan kena langgar lori. Aku tak tahu adakah aku sampai rumah pada malam ni. Lepas aku keluar rumah nak pergi berdakwah, aku cakap amin aku. Ayang abang nak pergi berdakwah. Kalau abang tak balik, jumpa abang dekat negeri akhirat. Masa abang tak ada ni, jaga tentang halal dan haram. Jangan mengumpat, jangan buat benda haram. Kalau buat benda haram, abang tak redha. Tuan-tuan, ingatlah sebagai suami kena beritahu dengan isteri walaupun nak pergi bekerja cari nafkah. Cakap dengan bini, ayang abang nak pergi kerja. Sementara abang tak ada rumah ni, jaga diri baik-baik. Jangan bagi masuk lelaki yang bukan mahram ke dalam rumah. Jangan buat benda-benda yang tak elok. Ingatlah abang ni suami kamu. Abang ni tiket kamu nak masuk dalam syurga Allah. Kalau kau derhaka dengan abang, kau tak jumpa dengan abang nanti dalam syurga. Ingatlah tuan-tuan. Sama-sama kita muhasabah diri. Sama-sama kita ingat agar Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Kuliah aku berhenti pukul 9 sebab pembayaran sampai pukul 9 je, ya. Tuan-tuan bagi bukan banyak pun, 200 ya. Tuan-tuan ingat tuan-tuan bagi 1,500 ha. 200 ya. Kalau ustaz lain tak mau datang, tuan-tuan, daripada Selangor 200, tuan-tuan. Aku tak fikir pasal 200, aku fikir Allah war Rasul. Sebab dah ditulis dah rezeki aku hari ni makan apa, nanti malam makan apa, besok aku makan apa, duit aku banyak mana, Allah tulis dah. Tuan-tuan, ya. Kita tak ada kadang pasal rezeki kita takut. Ya, itu yang cari rezeki sampai tak semayang. Cari rezeki sampai tak mau datang surau. Cari rezeki sampai tak mau menuntut ilmu. Tuan-tuan. Cari rezeki sampai jauh dekat ulama. Cari rezeki sampai jauh kasih sayang anak beranak. La yarham wa la yurham, sama mengasihani dia di dalam rahmat Allah, dia di dalam kasih sayang Allah. Tuan-tuan ingat lagi sepotong hadis apa kata Nabi, ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Siapa dengar nasihat, agama nasihat daripada ulama, nasihat daripada guru dan ustaz-ustaz, para ulama-ulama, orang-orang saleh, dia dengar nasihat, telinga dia sakit. Ulama tasawuf, apa kata ulama tasawuf? Itu tanda banyaknya dosa telinga. Bila dia dengar hati dia sakit, apa ustaz ni kata ke orang, apa ustaz ni kata ke orang, itu tanda banyak dosa hati. Ya, bila belajar mengantuk, banyak dosa mata bro. Ya, belajar mengantuk, berak tak tidur, ya. Isap rokok tak tidur, tuan-tuan. Belajar mengantuk. Memang nak masuk syurga bukan senang, susah tuan-tuan. Ya, perjalanannya susah. Perjalanannya pahit. Dia akan menempuh perjalanan yang cukup pahit. Itulah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni. Betul dalam rumah kan ada kitab. Ya. Aku tengok sana sikit. Ya. Boleh? Nak cakap sikit dengan ni pelajar-pelajar Yaman, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni dinukilkan kalam-kalam daripada Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang tiada berilmu, dia tidak ada ilmu, bodoh lah. Ya, cakap kita Melayu bodoh, cakap Arab jahil. Kita orang kata kita jahil tak marah, anta jahil lah. Anda memang jahil, 7 keturunan jahil. Jahil tu bodoh lah. Dia bab jahil ni, bodohnya ada 2. Satu jahil muraqab, satu jahil basit. Ya, sebab itu bila kita bukan bidangnya, kita bukan bidang ahli fiqh, kita tak boleh cerita berilmu fiqh. Kita bukan bidang ahli ilmu tauhid, kita tak boleh cerita tentang ilmu tauhid. Kita bukan bidang ilmu tasawuf, tak boleh cerita tentang kesufian. Lepas tu kita kena menuntut ilmu sampai kita mati. Bukan nak menuntut ilmu dah nak mati baru nak menuntut ilmu, tuan-tuan. Itu yang bodoh, memandai-mandai buat hukum. Ya, itu nak urus jenazah mak tak tahu, nak urus jenazah bapa tak tahu. Ya, anak menangis malam tu tak tahu macam nak bagi berhenti anak menangis. Tu telefon ustaz malam-malam, ganggu ustaz nak tidur. Jenazah ahli keluarga jadi kerah bila wafat meninggal dunia jadi kerah. Macam mana nak buat? Ada ilmu, ada ayat. Semua ada dalam Al-Quran.
Tuan-tuan, ya. Anak degil ada ayat, bini degil ada ayat dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Berjimat dengan isteri pun nasib terpancut cepat aja. Ada dalam Al-Quran. Tak payah duk beli ubat yang makan repek-repek, tuan-tuan. Dah dalam tu dah masuk binatang biawak ke, kita tak tahu, tuan-tuan, ya. Lagipun bahaya makan ubat-ubat kuat sekarang ni, cukup bahaya. Dia akan merosakkan jantung tu, cepat mati, tuan-tuan. Dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan nak jumpa aku kat luar, satu ayat 200. Faham tak? Memang lama, setengah jam steady, tuan-tuan, ya. Tengok ustaz-ustaz, tengok ulama-ulama, anak banyak, bini banyak, ada ayat dia, tuan-tuan, ya. Orang lelaki kali itu nak kali itu nak bab ayat tahan lama, bab perempuan dia nak orang lelaki, ya. Mana-mana lelaki memang macam tu. Sebab tu Allah akan bagi kita dalam syurga perempuan, tuan-tuan. Allah bagi kita perempuan satu bilik, Allah bagi 70 bidadari syurga Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun dia tidak meninggikan suara dengan tuan dia, sikit pun dia tidak mendongakkan suara dengan tuannya. Dia akan menggoda tuan dia dan akan menggoda penduduk-penduduk syurga. Suaminya akan menggoda suaminya. Itulah wanita syurga, itulah bidadari syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bidadari dunia suami goda tak dapat-dapat, ya. Ubat kuat makan dah, datang suruh mata merah macam tu raya. Dia kena makan petang ni, sebab nak guna melangkarang, tuan-tuan, ya. Mana ustaz tahu, aku tahu lah, orang suruh bagi kat aku. Faham, kebanyakan kadang ada setengah orang AJK suruh jual ubat kuat, tuan-tuan, ya. Bukan AJK suruh sini, tempat lain, ya. Tahu ubat lahum aku tak makan lah, 2 hari aku tak bangun. Faham, ya. Dia merosakkan kita punya pemikiran, tuan-tuan, ya. Barang siapa yang tiada berilmu, maka tiadalah mulia dia di dalam dunia dan di alam akhirat. Dekat dunia pun dia hina, dekat negeri akhirat pun dia hina. Ni orang tidak ada ilmu, hina lah. Tentang buka kisah sejarah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku nak tanya engkau nak kerajaan ke engkau nak ilmu? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, aku nak ilmu. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memperoleh ilmu dan memperoleh kerajaan. Mak Nabi Sulaiman, apa dia pesan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Wahai anakku, malam-malam kau jangan tidur. Malam-malam kau banyaklah sujud kepada Allah. Malam-malam kau banyaklah tafakur untuk Allah. Kalau engkau banyak tidur di malam hari, nanti engkau fakir di negeri akhirat. Apa? Ni mak Nabi, tuan-tuan. Mak Nabi, ya. Itu Nabi-Nabi dan para Rasul ni ujian cukup kuat, tuan-tuan. Buka sejarah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Tuan-tuan. Nabi Zakaria kena gergaji ni kepala. Tuan-tuan. Bila kena gergaji, dia sebut, aduh. Datang Malaikat Jibril. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah Zakaria, sekali lagi engkau sebut aduh, engkau akan diangkat martabat kenabian kamu. Tuan-tuan, nampak? Sebab itu bila buat kerja agama tak boleh mengeluh. Ya, ni tak ada orang baru marah dekat Facebook, kita dah takut dah. AJK baru tak bagi duit minyak, tak mau datang lah. AJK kurang bagi duit minyak, dah berkira dah. Biasa bagi 400, hari ni bagi 200. Apa ni? Ya, kalau bapak aku lain, bapak aku cakap apa? Dia kalau ceramah dia cakap apa? Wahai AJK masjid, selalu kau taruh dalam envelope, kau taruh duit. Pada hari ni kalau boleh kau taruhlah lipan dalam tu bagi kat aku. Kau taruhlah kali jengking bagi kat aku. Aku nak tengok adakah aku ni yakin Allah itu yang beri rezeki kepada aku. Tuan-tuan, tu bapak aku garang. Tuan-tuan, ya. Dia garang, tengok muka dia pun takut. Orang suka zikir. Dia pakai tongkat. Tuan-tuan, ya. Bapak aku pakai tongkat. Padahal dia tak sakit pun, dia suka pakai tongkat. Belajar dia kalau belajar sini ada tongkat. Tidur ni baling pam ni, ya. Lawan, orang tu lawan, tangan tak boleh angkat. Air liur dia boleh buat ubat. Tu orang datang jumpa nak minta air penawar, lupa bawa air. Mes ni. Nganga mulut. Ludah kan. Bawa orang ni suka mencarut. Ya, dia suka maki sana, maki sini. Dia ludah bagi air liur, tak mencarut lah. Kalau tuan-tuan nak air liur aku boleh, aku anak dia. Faham?
Bapak aku yang memang kuat zikir tak? Ya? Nak nampak dia tidur pun susah. Dia kalau tidur, dia kalau ceramah 2-3 hari, dia suka tidur masjid. Dia kalau tidur masjid pun dia suka tidur masjid yang ada kubur. Dia tak suka tidur masjid bandar. Dia tidur masjid ada kubur. Kalau siang dia suka menulis. Dia ada buat kitab, 12 kitab dia ada buat. Dia menulis. Dia tulis, tulisan dia cantik. Sama je dekat rumah, dekat bilik, penuh dengan tulisan dia. Wirid-wirid, amalan-amalan dia tulis sendiri. Ni bapak aku, tuan-tuan, ya. Ingat tu tuan-tuan, kena berilmu. Dalam hadis sebut naumul alimu min ibadihi jahilin. Tidurnya orang alim lebih baik ibadat daripada orang jahil. Tu pentingnya ilmu. Tuan-tuan untung malam ni datang dapat ilmu. Untung Allah pilih tuan-tuan. Nanti dalam syurga tak belajar. Dalam kubur tak belajar. Dalam kubur kita periksa. Dalam kubur kita periksa. Itu yang orang letak jenazah kita dalam liang lahat. Orang balik, adik keluarga balik 7 langkah, datang malaikat. Tu dia tanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau orang ni tak beriman dengan Allah, melanggar perintah Allah, masa hidup tak mau datang surau, masa hidup tak mau datang masjid, dia datang bila? Hari raya korban, dia datang nak ambil daging korban. Itu pun sebab dapat kupon. Tak dapat kupon, memang tak datang. Beratur nak ambil daging korban. Lepas tu tak datang tuan-tuan. Ya? Ingat tu, nak berkorban, nak ambil daging korban, kena ingat, ya? Kena ingat macam mana. Ingat, jangan kita semata-mata untuk bersedap-sedap untuk makan daging korban. Memang hukumnya harus kamu boleh makan daging korban. Tapi ingat, daging korban bukan dalam kitab tasawuf, lembu dan binatang-binatang yang lain, binatang korban, apabila dia dimakan oleh orang-orang yang tak semayang, oleh orang-orang yang melanggar perintah Allah, maka daging-daging korban itu, binatang korban itu, dia menangis. Dia dimakan oleh orang-orang yang engkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nanti Dajjal dia datang, nanti dia muncul. Dajjal ni bukan malaikat. Dajjal ni bukan jin. Dajjal ni bukan iblis. Dajjal ni bukan syaitan. Dajjal ni adalah manusia. Dia akan lalu di sempadan Iran, di sempadan Iraq, di sempadan Syria, di sempadan Turki, di sempadan Yaman. Dia akan lalu. Bila dia lalu, tentera-tentera Yaman, Iraq, semua orang Islam dekat sana tak sedar. Dalam hadis sebut dalam hadis sebut macam tu mereka tak sedar sebab mereka sibuk tengah berperang. Dia lalu di Rusia, dia lalu dengan tentera-tenteranya. Dia buat kemah, dia buat camp depan Mekah dan Madinah. Tapi tuan-tuan tengok sendiri, istana Dajjal dah siap. Tunggu masa Dajjal sampai, dia akan pasang kemah, dia akan letak tentera-tenteranya di kawasan keliling Makkahul Mukarramah dan dekat Madinah. Tapi dia tak boleh masuk. Kenapa? Dikawal oleh malaikat Allah. Itu yang Dajjal ni, Allah bagi dia kelebihan ke atas Dajjal. Dajjal akan menghentakkan kakinya di bumi Madinah. Maka akan keluarlah orang fasik, maka keluarlah orang munafik. Dia akan menjadi tentera dan pengikut Dajjal. Yang tinggal sebenar-benar dalam bumi Madinah dan Makkahul Mukarramah adalah sebenar-benar beriman, yang mukmin sebenar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dekat dahi Dajjal ada tulis kafir. Yang dapat melihat tulis kafir dekat dahi Dajjal ni, orang munafik tak dapat lihat, orang fasik tak dapat lihat, orang kafir tak dapat lihat. Yang dapat melihat, yang sebenar-benar beriman kepada Allah, dia akan nampak tulis kafir itu dekat dahi Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal ni dia manusia biasa, tetapi ilmu dia luar biasa. Dia boleh keringkan sungai Kemaman. Dia akan bangunkan manusia, orang-orang kubur di Kemaman ni. Tapi yang bangun tu adalah syaitan. Itulah ilmu Dajjal. Janganlah kita hidup masa munculnya Dajjal, ya. Biarlah kita mati masa Dajjal tak ada, tuan-tuan. Janganlah takut iman tak kuat. Masa dia datang nanti 2 tahun tak hujan. Masa dia datang nanti bumi, keberkatan bumi dah tak ada. Orang banyak duit banyak, tapi bumi dah tak ada hasil, tuan-tuan. Duit banyak, tapi dah tak boleh nak beli apa-apa, tuan-tuan, masa tu, ya. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa kata Nabi? Paling yang aku tak takut Dajjal yang sebenar. Sebab Dajjal lah, dia Dajjal. Kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 6. Dalam tu ada hadis sebab tentang Dajjal. Apa kata Nabi? Yang paling aku takut manusia yang bertopengkan Dajjal. Dia berjubah,
dia berserban, dia berkopiah, dia boleh ceramah depan manusia, tetapi nafsunya nafsu dajjal, tetapi perangainya perangai dajjal. Itu yang Nabi paling takut, tuan-tuan. Allah tak pandang orang pakai serban, Allah tak pandang orang pakai jubah, Allah pandang hati. Tapi kalau segi pakaian pula, walaupun kita ni bukan orang baik, kita pakai pakaian-pakaian orang baik, insya-Allah kita jadi orang baik. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang pakai serban, pakai kain ridak, pakai jubah, duduk kedai snooker, main snooker dah? Pernah nampak? Mana ada. Kalau ada pun orang gila lah. Ni kelebihan pakai pakaian-pakaian baik, tuan-tuan. Lepas tu isteri, kalau suami dia pakai pakaian-pakaian yang baik, dia tak risau suami dia keluar rumah, sebab suami dia pakai pakaian-pakaian yang baik. Tapi kalau suami yang jenis munafik, yang jenis penipu, dia nampak je segi zahir pakai orang baik, nanti dalam kereta dia tukar, tuan-tuan. Ingat tu, jadi orang yang berilmu. Ain lam mim waw ilmu, ain ailiyin lam latifun mim ma'rifatullah, waw adalah wara', itulah ilmu. Tu malam tadi aku mengajar dia masjid Tokda, Bukit Betuk, mengajar kitab tauhid, bab tentang ubudiyah, bab tentang uluhiyah, bab tentang asma' wa sifat. Bab tentang uluhiyah, hamba adalah hamba yang disuruh mengabdikan diri kepada Tuhan. Apabila kita mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, nafi isbat, engkau saja Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Nafiyah, isbat, nafi dia tolak benda-benda yang lain. Setakat nak mengucap kalimah syahadah, orang ni tak sempurna dari kalimah syahadah. Dia mengucap kalimah syahadah yang sempurna sebenar-benar Islam, iaitu dia sebenar-benar yakin Tuhan dia adalah Allah. Selain Tuhan tidak boleh menyusahkan dia, Tuhan dia yang boleh menyusahkan dia, maksudnya Allah. Ni orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah, tuan-tuan. Makhluk tidak boleh memberi bekas, makhluk tidak boleh menyusahkan kita. Hantu jemalang tak boleh menyusahkan kita, tapi hantu jemalang tu ada. Yang kata hantu jemalang tak ada, tuan-tuan. Allah jadikan mereka, cuma kita tak nampak. Tuan-tuan nampak jin dengan semayang? Nampak? Nampak? Nampak bang? Nak nampak boleh jadi jin, nampak sebab kita ni bukan jin, kita ni manusia. Bila kita manusia, kita duduk di alam yang fana, alam yang musnah. Mereka pun duduk di alam yang musnah, tetapi mereka di alam yang lain. Mereka ghaib, kita tak nampak. Dia suka duduk kat mana? Dekat celah-celah tiang rumah. Bukan dekat tiang tu, bukan. Tiang rumah, bawah tangga, bilik-bilik yang orang tak pakai, store-store, jamban-jamban, padang-padang bola, pekan-pekan, bukit-bukit, tasik-tasik, di tengah-tengah laut, itulah tempat-tempat jin dan tempat-tempat syaitan. Dan di tong-tong sampah, tu tempat dia, tuan-tuan. Hujan, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah bagi hujan. Tapi ada setengah orang, bila hujan dia kata apa? Hujan pula. Bila panas, panas pula. Semua tak kena. Hujan tak kena, panas tak kena. Tuan jangan risau. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah turunkan hujan mendatangkan manfaat ke atas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rumah dekat balik rumah 5 minit dah sampai. Aku balik rumah 4 jam setengah. Dengan hujannya, dengan gelapnya, bawa seorang lagi, seorang. Tuan-tuan, aku ada driver. Ada orang nak jadi driver, tapi aku masih lagi tak terima lagi. Sebab apa? Nak jadi driver aku bukan senang. Susah. Kena tinggal bini, kena tinggal anak. Barang siapa tiada berilmu, maka tiada mulia dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Sebab itu orang yang berilmu cukup untung. Tengok dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Kalau belajar nahwu syarab, dia ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari', isim fa'il. Itu yang al-ulama warasatul anbiya. Anbiya itu nabi dan rasul. Bila kita belajar nahwu syarab, dia dijamakkan, dia dihimpun. Anbiya itu termasuklah ulama. Sebab itu siapa dalam keluarga ada ulama, beruntung. Siapa yang selalu berkawan dengan ulama, beruntung. Siapa nama dia sama dengan ulama, beruntung. Dan ada dalam hadis kursi, orang ni lagi satu langkah nak dimasuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata Allah? Tahan dulu wahai malaikat Zabaniyah, tahan dulu hambaku. Tanya dia, adakah nama dia sama dengan nama kekasihku? Tanya.
Ada ya Allah, ada, masukkan dia dalam syurga. Tu nama sama dengan nama ulama. Ya. Tak ada ya Allah, namanya tak sama dengan nama ulama. Tanya dia ada pernah makan dengan ulama? Tak ada. Dia pernah duduk kampung dengan ulama? Tak ada. Duduk dengan orang lara-lara ya, dengan orang pakai seluar pendek, dengan orang sibuk lara-lara ya. Dia tak ada duduk dengan kampung ulama. Dia pernah tak berkawan, orang ni kawan dengan ulama? Ada. Maka masuk ke dalam syurgaku. Ini kelebihan ulama, tuan-tuan ya. Untung-untung dekat Kemaman ni banyak ulama. Untung di Terengganu ni, di antara bumi Terengganu, di antara banyak kubur para wali. Tuan-tuan, aku dah ziarah kubur para wali di Terengganu ni, dah 18 kubur para wali. Ada lagi, tak jumpa lagi, tuan-tuan. Ya. Para wali, wali tu kekasih. Ya, wali Allah. Kalau kekasih bini, wali bini. Ya, kekasih muzik, suka dengan muzik, itu wali band ya. Sebab itu benda-benda haram ni, dosa maksiat ni, kalau kita mengekali, dia boleh jadi dosa besar. Kalau kita mengekali, sebab itu orang fasik ni, dia suka buat dosa besar, itulah orang fasik. Orang hamba Allah yang beriman, yang sebenar-benar mukmin kepada Allah, apabila dia terbuat dosa, dia cepat-cepat minta maaf dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kena perbanyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Bila kita banyak istighfar, buku catatan amalan-amalan yang tak baik ni Allah akan padam. Nanti di padang mahsyar, kita tak ada dah benda buku catatan yang jahat, tak ada. Maka Allah dah ampunkan kita, Allah dah tutup aib kita, tuan-tuan. Itu perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun dengan Allah ya. Itu dalam bukit banyak kali aku beritahu dah, dalam bukit kena ada tasbih. Ada tasbih. Bukan masa pergi surau ya. Pergi pejabat pun ada tasbih ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malu bukan tasbih bro, malu. Rukuk tak malu rukuk? Dekat Mekah nak malu pun? Dekat Madinah tak malu pun? Itu ulama kata kamu beribadah suasana. Suasana orang berjubah berserban, kamu berjubah berserban. Suasana orang bersugi, kamu bersugi. Suasana orang bertasbih, kamu bertasbih. Suasana orang merokok, kamu merokok. Itu orang yang beriman ni, tuan-tuan, ujian cukup kuat. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan keluar pekan, bukan tasbih. Orang akan cakap, boyo aja. Ini bukan senang, tuan-tuan. Ya. Kali sebut la ilaha illallah, bergegar arasy. Ini ada hadis. Arasy bergegar. Allah bertanya dengan arasy, wahai arasy, kenapa kau bergegar? Wahai Tuhanku, hamba engkau dekat bumi, dia memanggil engkau, dia menyebut nama engkau, dia mentauhidkan engkau. Selagi kau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar, wahai Tuhanku. Nampak? Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Robulok polis boleh tahan. Berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kata jalan ni, jalan. Sama lah kat rumah, kalau bini marah, abang lama balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bini malas nak layan. Ya, kelebihan menyebut kalam Allah. Memang siapa yang dia rindu, mabuk cinta dengan Tuhan dia selalu menyebut, memanggil-manggil Tuhan dia. Siapa sibuk mabuk cinta dengan dunia, dia sibuk memanggil dunia. Itu yang kata Nabi, sesiapa yang selalu menyebut nama Allah, selalu berzikir, zikrullah, maka nanti akhir hidup dia sebut la ilaha illallah. Ya. Ni tak ada nak sebut la ilaha illallah, tunggu orang mati, tunggu tahlil arwah baru nak sebut. Itu pun sebab kena upah ayam, dengan ayam kurma, ayam kari baru nak berzikir. Allah, Allah, Allah. Tengok tempat dia ayam kecil, slow la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas itu makruh mengeluarkan makanan orang tengah berzikir, makruh. Ya. Sebab mengganggu orang nak berzikir, nak beribadah. Tuan-tuan, ya. Dia bukan haram, dia makruh.
Sebab itu dalam bab tentang bid'ah, dia ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah harus, ada bid'ah sunat. Ni hukum bid'ah. Baru baca satu perenggan, tuan-tuan, dah setengah jam. Tuan-tuan jangan risau, pukul 9 aku berhenti. Aku pun tak lama, aku pun nak balik. Dah 3 hari tak jumpa bini, tuan-tuan. Bini aku bukan tua macam bini tuan-tuan, bini aku muda. Muda bini aku, baru 30. Aku dah tua lah, tuan-tuan. Nak ayat bini muda, jumpa aku kat luar. Senang bini tak marah, ada ayat masuk rumah, ada ayat bini tak marah. Faham baca ayat, percik sikit air liur, tuan-tuan, sapu kat muka, masuk rumah. Bini layan, tengok bini layan. Bang, mau balik. Abang penat. Allah, bang. Lepas tu suami keluar rumah, bini kena tanya 2 benda. Abang pergi surau, abang dapat ilmu apa? Bini tuan-tuan pernah tanya, tuan-tuan? Abang pergi surau, abang dapat ilmu apa malam ni? Ilmu apa yang abang dapat? Abang tak dapat apa, abang tidur. Ni isteri yang solehah, isteri yang baik ni, tuan-tuan. Isteri yang solehah dalam kitab sebut mar'atus solehah. Isteri yang solehah ni, sebab itu wanita-wanita dunia yang masuk syurga tak ramai. Tak ramai, tuan-tuan. Tak ramai, penduduk-penduduk syurga pun tak ramai, tuan-tuan. Nak masuk syurga kena banyak ibadah. Nak masuk syurga kena banyak kumpul amal soleh. Nak masuk syurga kena jadi orang baik, tuan-tuan. Malah orang beriman ni Allah akan uji. Sebab itu tuan-tuan, orang yang beriman ni Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Allah akan uji. Sebab itu dunia ni tempat ujian. Kita duduk dalam surau dalam masjid pun, kalau kuliah agama kita tak boleh tahan lama. Duduk dalam surau pun panas, tak boleh tahan lama. Macam mana nak masuk syurga? Tuan-tuan fikirlah, berdiri di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar nak tunggu Allah panggil. Allah nak panggil 50,000 tahun. Fikirlah, tuan-tuan, 50,000 tahun. Satu saf kita nak berbaris. Kalau macam orang nak mengundi kan, ada pembarisan. Di padang mahsyar dia punya barisan, satu pembarisan 4,000 tahun perjalanan. Fikir ya. Tu negeri di padang mahsyar. Itu mereka nafsi, engkau, aku. Contohlah pembarisan yang pertama, ada anak kita. Kita duduk pembarisan yang kedua. Sebelah aja anak kita. Kita tak peduli anak kita. Semua mendongak ke atas. Ingin minta rahmat Allah. Tuan-tuan. Tu di padang mahsyar. Ada 120 pembarisan, 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 pembarisan umat-umat Nabi terdahulu daripada Nabi Adam sampai ke nabi-nabi yang lain. Itulah padang mahsyar, itu tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai umat Nabi Muhammad. Akan dihisap, akan ditanya, akan dia masuk di dalam neraka jahanam. Tengok dia salah masa kat dunia, dia salah macam mana? Kalau merempit, apa hukum merempit? Apa hukum lumba haram? Dia ada 2 hukum. Kalau dia lumba haram, dia merempit, dia mati pada ketika lumba haram, mati berlanggar pada masa itu, dia ada 2 kaedah. Satu pendapat mengatakan haram, sebab dia buat benda-benda yang lara, sebab dia dah tahu benda itu akan menzalimi diri sendiri, dan dia mati pada masa itu pula. Kata ulama, atau pendapat yang kedua mengatakan matinya bunuh diri, tuan-tuan. Tapi macam mana tentang dalam syurga Allah? Orang mati bunuh diri ini, dia akan diazab dalam neraka jahanam. Selama mana dia kena azab, wallahu alam. Adakah dia masuk dalam syurga Allah? Ulama bagi tahu masuk dalam syurga Allah, syarat tak kafir. Betul, dalam syurga Allah tak ada orang kafir. Semua benar-benar beriman kepada Allah. Sikit lagi tuan-tuan, aku baca lagi satu, Dekat surau ni ada ustaz yang ngajar kita ni. Ustaz ada? Ustaz Muhammad. Ada? Kitab Muhimmah ada? Ada? Ni kitab kuning. Kenapa orang panggil kitab kuning? Sebab dia punya kertas warna kuning. Sekarang dah putih lah, dulu warna kuning. Asalnya kitab Arab, dia tidak baris. Lepas tu ramai umat manusia dia tak faham kitab Arab yang tak baris. Maka ulama buat kitab yang ada baris. Maka yang ada baris pun orang kurang faham juga, maka dia buat kitab Jawi. Kitab Jawi pun orang tak faham juga, dia buat kitab Rumi. Ada kitab Rumi. Kitab Rumi pun orang tak boleh nak beli ke? Wallahu a'lam.
Lepas tu kalau aku mengajar, aku tak suka kitab Rumi, aku suka kitab Jawi. Kalau mengajar dengan aku, contohlah kalau tuan-tuan minta aku bulanan mengajar kitab ni, tuan-tuan masaklah kena baca kitab dalam aku. Jangan tak datang nanti. Faham Baca seorang-seorang. Tu orang tengok kitab. Aku mengajar di Pulau Pinang, mengajar di Bukit Mertajam, kuliah bulanan, aku suruh bendahari depan. Baca bendahari kitab. Tak maaf ustaz, cina mata tak bawa. Ni baru talaki. Dia kalau ada kitab, dia bertalaki. Kalau ceramah lain, tuan-tuan, syarahan lain. Kalau baca kitab tu nama bertalaki. Lepas tu aku masa sebelum Covid dulu, aku buat kuliah mingguan dekat rumah. Anak-anak murid dekat luar, pegawai polis JPJ ke, kerajaan, kerja bank apa, JKR ke apa, dia bila cuti malam, dia datanglah rumah belajar. Dia belajar, bawalah kitab. Aku suruh bacalah kitab dan aku baca lah. Satu malam dia belajar lepas maghrib, belajar sampai pukul 10.30, kadang pukul 11. Lepas tu baru semayang, belajar 4 kitab, tuan-tuan Barang siapa tiada sabar, dia tak sabar. Dekat rumah tak boleh sabar. Kerana anak tak boleh sabar. Perangai bini tak boleh sabar. Isteri pula perangai suami tak boleh sabar. Tengok sini. Barang siapa yang tiada sabar daripada berbuat ibadat, termasuklah berbuat apa sekalipun hal-hal tentang akhirat, atas dia rasa pedih. Dia rasa pedih. Dia rasa pedih dan atas susah dan menjauhkan maksiat dan atas kedatangan bala, maka tiadalah baginya bekal pada akhirat. Maksudnya bila dia dapat ujian, dapat musibah, maka dia rasa macam marah. Dia tak boleh terima tentang ujian yang Allah uji dekat dia. Betul dekat rumah, tuan-tuan tengok dekat rumah. Kita dekat pejabat, kita tenang, tak ada masalah. Dekat surau, tenang, tak ada masalah. Balik rumah nanti, kena marah dengan bini. Kadang bukan apa, minta tanya spender. Yang spender abang mana? Spender dalam almari tu pergi ambil sendiri ya. Kena marah. Masa baru kahwin dulu, spender bini pakai kan? Bini pakai kan spender. Bila dah berumur macam ni, tanya spender, kena marah. Itu yang datang surau tak pakai spender. Dia ramai tak pakai spender ni. Semayang wajib pakai spender? Tak wajib pakai spender. Kalau binatang tu bergoyang, adakah batal semayang? Tak batal. Sebab dia bukan anggota yang berat. Tapi kalau kita saja main goyang-goyang, batal lah. Ni bab solat, tuan-tuan, sama jari, ni tak batal. Ni anggota yang ringan. Tapi kalau kita niat main, goyang-goyang niat main, walaupun dia anggota yang ringan, jatuh batal lah. Ni bab solat, tuan-tuan. Itu sembahyang Nabi suruh tutup kepala. Tuan-tuan tengok di Turki, di Syria, orang sana dah ramai tak pakai kopiah. Di Turki pun tak ramai orang pakai kopiah. Tuan-tuan tengok dekat masjid dia, yang pakai kopiah, pakai serban ni imam dia, AJK dia aje. Tu sunnah Nabi, makin lama makin tak ada. Pakai kopiah ni sunnah Nabi, tuan-tuan. Nabi tak pernah dia tak pakai kopiah, tak pernah Nabi tak tutup kepala. Nabi tak tutup kepala ni pada waktu dia mandi, pada waktu dia nak tidur. Ni Nabi, tuan-tuan. Lepas tu siapa rambut panjang nak semayang, lelaki ke perempuan, jangan diikat rambut. Bila diikat rambut, semayangnya tidak sempurna. Sebab apa? Rambut itu ikut sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang buka dalam kitab bab perihal solat. Orang lelaki memang disuruh rambut panjang ikut sunnah Nabi. Yang disuruh di atas bahu. Ni rambut yang ikut sunnah, tuan-tuan. Botak tak ikut sunnah. Misai tak disuruh panjang. Tak ada. Misai sampai masuk dalam bibir jadi penapis air kopi. Bulu ketiak panjang. Bulu kemaluan panjang. Bulu janggut tak nak bela. Yang pelik bulu janggut tak nak bela. Bulu kemaluan simpan 40 tahun. Fikir bulu, tempat, rumput, kalau 40 tahun dalam tu ada apa? Fikir sebab dalam hadis sebut, dalam kitab sebut, apabila kamu 40 hari bulu kemaluan kamu tak cukup, tempat berteduhnya syaitan dan jin. Kalau macam ni punya umur 60 tahun tak pernah cukup, ada bandar kemaman. Duduk dalam tu tengah main bola. Itu yang payah nak bangun semayang, tuan-tuan. Tu payah nak berzikir, jadi berat, dia tarik bulu abri dia. Jin ni dia boleh masuk ke urat, dia boleh masuk ke darah. Ni jin, tuan-tuan. Lepas tu kita belajar buat tentang roh sultaniah, roh rohaniah, roh jasmaniah. Itu roh.
Ya, sebab itu roh ni kena bagi makan. Apa makanan roh? Makanan roh adalah zikrullah. Makanan roh adalah solawat. Makanan roh adalah tafakur untuk Allah. Itulah makanan roh. Itu makanan jasmani lain, makanan rohani lain. Ini sekarang makanan rohani. Ini makanan rohani. Ya, nanti lepas habis kuliah ada makanan jasmani. Kalau ada makan lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ada tak ada makan jambu je luar tu. Untung bagi orang makan. Tapi malam ni tuan-tuan tak payah jamu aku makan, aku nak balik cepat. Untung bagi orang makan. Sebanyak mana dia suap, sebanyak itu pahala. Dia jadi darah daging. Selama mana dia hidup, selama itu tuan-tuan dapat pahala. Sebab itu bagi orang makan bagus. Kita bagi orang makan bila? Pada bulan Ramadannya. Bulan ni tak bagi orang makan dah. Kudukut punya orang. Bagi orang makan jangan tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu bulan tarbiyah. Allah tarbiyah kita bagi orang makan. Allah tarbiyah kita jaga mulut jangan mengumpat. Allah tarbiyah kita jaga mata jangan tengok benda haram. Allah tarbiyah kita bangun malam sembahyang tahajud. Allah tarbiyah kita datang awal masjid surau. Ni tak ada. Masuk bulan lain habis tuan-tuan. Malam tadi ada sembahyang 23 rakaat. Ada Syekh? Ada? Bro ada? Oi ada? Mana ada? Kami di madrasah, budak-budak madrasah, setiap malam qiyamul lail, setiap malam pukul 4 bangun, pukul 4 bangun. Sebab itu tuan-tuan, setiap negara, setiap negeri, contoh di Kemaman ni ada sekolah hafizul Quran, contoh ada 10. Negeri itu dalam rahmat Allah. Sebab dalam negeri itu ada budak apa Quran, budak-budak itu mendoakan penduduk negeri itu. Sebab itu bila kita mati, budak-budak apa Quran dia datang. Dia datang sembahyang jenazah kat atas kita, sembahyang jenazah. Allahu akbar. Nanti tuan-tuan mati, budak-budak hafizul Quran datang budak-budak Taman Islam datang Kalau kita rapat dan baik dengan sekolah-sekolah pondok, kalau kita rapat dengan orang yang jahiliah, orang yang sibuk dengan dunia, yang datang orang yang sibuk dengan dunia, tuan-tuan. Untung siapa ada anak apa Quran, tuan-tuan. Quran itu cahaya. Untung rumah yang suka baca Al-Quran, rumah itu cahaya, tuan-tuan. Adik-beradik aku apa Quran 18 orang. Anak aku hafal Quran 2 orang. Untung dah ada syafaat. Tuan-tuan dah ada syafaat nak masuk syurga. Aku tak hafal Quran, aku hafal kuliah kulhu je. Macam tuan-tuan sama Betul imam, buka solat imam dan makmum. Imam ni dia kena baca surah yang makmum faham. Jangan dia baca surah yang makmum tak faham. Bila makmum tak faham, hukumnya boleh jatuh makruh. Kenapa makruh? Makmum jadi lalai. Baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 50. Makmum tak boleh ikut. Dalam makmum hayal makmum sampai rumah. Buat apa bini? Mudah-mudahan ubat kuat ni tahan ni sampai rumah. Hayal tengok sana, tengok sini. Kalau dia baca, imam baca surah yang pendek, makmum boleh ikut. Makmum dia boleh tumpu lah semayang. Ni solat. Imam sini untung tuan-tuan tengok dia baca slow, relax, makmum boleh ikut. Tapi jangan terlampau slow sangat. Ada satu tempat tu imamnya terlampau slow sangat. Slow sangat. Baca bismillah Allahu akbar. Aku sendiri tak boleh ikut. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Naik motor dah sampai air putih.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masalah tak? Nak turun rukuk Allah. Habis lah. Tu nak jadi imam ni kena tahu. Faham ya? Batal dalam sujud kena tahu. Batal dalam sujud, imam kena bagi tahu makmum, aku batal. Bukan cakap aku batal. Dia sujud tu kena bangun. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud, lepas tu belah. Bukan kau sujud, kau belah dan diam. Makmum tunggu lama Faham kena faham? Banyak berlaku benda ni, tak? Ya, sebab tu zaman dulu dah ada pintu ni, pintu tak boleh keluar kan? Boleh keluar? Boleh? Tak boleh keluar. Sepatutnya pintu ni boleh keluar. Bila imam batal terus keluar sana. Bila makmum ramai, jadi tak mengganggu makmum. Tu orang-orang dulu masjid surau, memang imam dia tak masuk sana, imam masuk sini, dia special. Dekat sini biasa tuan-tuan, kalau masjid-masjid lama, dekat mimbar ni memang ada serban untuk imam. Bila imam baca khutbah, imam akan tutup macam ni. Ni orang dulu, sebab dia ikut macam mana Nabi baca khutbah. Tuan-tuan. Ya? Ni orang dulu. Memang tempat imam tu memang ada serban. Bila muazzin sudah qomat, muazzin akan bagi serban dekat imam. Tuan-tuan tengok masjid-masjid lama, ya. Sikit lagi tuan-tuan. Belum pukul 9, ya. Boleh pukul 9? Boleh? Sana boleh, sini kata boleh, sana boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, ya. Jangan dalam mulut, kat mulut boleh, dalam hati marah kat aku, ya. Untung-untung pada dalam hadis sebut kita duduk wasa'ah. Wasa'ah tu 1 saat. Dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat, atau pendapat mengatakan dapat sembahyang pahala sembahyang sunat 1000 tahun. Bila kita nampak farji'na na'mal salihah inna muqinun dalam surah As-Sajdah, bila kita nak mati, Allah tunjuk ini pahala kau menuntut ilmu, ini pahala kau sedekah, ini pahala kau buat baik, ini pahala kau tolong bini kau, ini pahala kau cari duit. Allah tunjuk ya. Sekarang tak nampak. Bila kita nak mati, sakaratul maut. Tu nanti kita naik kereta jenazah. Kereta Mustang sewa 1 hari RM2,500. Kereta Lamborghini sewa sehari RM5,000. Kereta GTR sewa sehari berapa ribu? RM5,000, RM7,000. Bentley RM40,000. Kereta jenazah sewa sehari RM150 ya bro. Tak banyak pun. Ya? RM150 itu yang bayar punya hidup. Kita duduk dalam tu baring. Itu bagi orang yang dalam keadaan mati su'ul khatimah, dia tanya, wahai driver van jenazah, kau nak bawa aku kat mana ni? Kat mana kau nak bawa aku ni? Driver van jenazah dia tak dengar. Kalau dia dengar, mati dah ada 2 jenazah. Tak dengar tak? Ya. Kalau di Pulau Pinang ada 2 masjid. Satu masjid dia punya van jenazah kereta Belfire. Satu masjid Extima, kereta-kereta mewah, tuan-tuan. Aku tanya AJK, kenapa kereta jenazah ni kereta mewah? Apa kata dia? Bagi peluang si mati, masa dia hidup dia tak dapat rasa naik kereta mewah, biarlah dia mati dapat naik kereta mewah. Tuan-tuan, ya. Dah mati baru rasa. Tak apalah tuan-tuan, ya. Barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadat, ia atas pedihnya dan atas susah dan menjauhkan maksiat dan atas kedatangan bala, maka tiadalah baginya bekal pada akhirat. Betul, bila dia sabar, dia redha, maka dapat pahala. Ya. Bini kita marah tu tuan-tuan kat rumah, kita redha, dapat pahala. Tuan-tuan kalau belajar tasawuf, setiap perkara yang berlaku, contoh dekat rumah bini kita marah kita, dia bukan saja-saja nak marah kita. Sebenarnya dalam kitab tasawuf, Allah nak menjentik jantung kita. Adakah kita boleh sabar? Aku uji dengan perangai bini kau, aku uji dengan kerenah bini kau, aku uji dengan bini kau marah kau boleh sabar? Kalau kau boleh sabar, insya-Allah kita akan jadi penduduk syurga. Sebab penduduk syurga ni semua orang sabar. Yalah, macam budak-budak nak main AJK sabar tak?
tengok budak tu lompat sini, lompat. AJK, kalau AJK sabar, penduduk syurga AJK surah. Kalau AJK marah, susah nak masuk syurga. Biar dia main, dia budak-budak. Kalau AJK yang main, baru kita marah, tuan-tuan. Sebab nama orang budak-budak, memang zaman dia, tuan-tuan, memang zaman dia. Kita marah macam mana, cakap macam mana, dia tetap macam tu juga. Sebab dia budak-budak, tuan-tuan. Sebab dia belum mukallaf. Bukan belum mukallaf je, buku catatan pun tak ada. Buku catatan amal baik, amal jahat tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Malaikat tak catat. Malaikat ada dah, tapi malaikat tak catat. Bukunya kosong. Tuan-tuan. Sebab dia orang ni, selagi belum cukup umur, percakapan dia doa. Sebab dia bersih, sebab dia ahli syurga. Tuan-tuan. Ya. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Cukuplah. Ya. Haji bentar larat tu, tumbang. Jadi tuan-tuan, sebelum aku tutup, ya. Tak tahu lagi aku datang bila, kadang 2 bulan sekali aku datang sini, ya, tapi setiap bulan insya-Allah aku naik di Bandar Kemaman atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dah kehabisan ubat mata ruqyah Zam-Zam, tuan-tuan kena ambil. Benda ni tak ada kat kedai-kedai ubat. Benda ni tak ada di kedai farmasi, ya. Dan kalau tuan-tuan ambil, tuan-tuan untung sebab dalam ni ada dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat ruqyah. Alhamdulillah, ada dia Pulau Pinang baru ni ada seorang hamba Allah. Dia nak kena operate mata nak kena operate. Nak kena operate, ustaz saya usia ikhtiar dengan air Zam-Zam dan surah Al-Fatihah yang dah dibaca 1000 kali dalam ni. Alhamdulillah dia titik mata dia dalam masa 2 bulan. 2 bulan dia amalkan 4 botol 2 bulan, 2 bulan 8 botol. Dia amalkan, alhamdulillah jumpa doktor pakar bertanya, "Kenapa baik ni? Nampak ada banyak perubahan, pakai ubat apa?" Kata abang ni, "Isteri saya pakai ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ada kami ambil dengan seorang ustaz tu, kami amalkan." Itu kata doktor, "Tak payah operate. Mata kamu dah beransur baik, Tuan-tuan, ni kelebihan air Zam-Zam dan kelebihan surah Al-Fatihah dalam ni. Betul, surah Al-Fatihah dia panggil 2 nama. Ibu Al-Quran dan ayat ruqyah. Ada kat luar tu tuan-tuan boleh ambil. Ya, tuan-tuan boleh ambil. Ambil ya, jangan tak ambil. Kasir Kijang pun sama, jangan tak ambil. Kasir Kijang ni kalau tuan-tuan ada beli, tuan-tuan ambil, masa nak belajar tuan-tuan hidu. Bila tuan-tuan sedut, dia mencerdikkan akal. Ni kelebihan Kasir Kijang. Kalau aku cerdik kat lidah. Kalau kami di madrasah, pelajar kami, kalau dia lupa ayat Quran, kadang lupa surah Al-Imran ke, surah Al-Baqarah ke, ya, surah Ad-Dukhan ke, kalau dia lupa, kami colek. Bagi dia colek, bagi dia hidu, suruh tunggu sekejap. Nanti dia datang, dia ingat balik. Ni kelebihan Kasir Kijang. Tuan-tuan, ya. Dia banyak kelebihan. Di antara minyak yang jin takut. Jin tak suka minyak ni, tuan-tuan ambil kat luar. Dan satu lagi, tuan-tuan banyak penyakit, ya. Tapi tengok gaya memang banyak penyakit. Sandar sana, sandar sini, banyak penyakit, tuan-tuan, ya. Sebab Nabi cakap dah, minyak habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Baru ni aku ceramah. Ni dia masjid Kepalang Pandang, Pangkalan Pandang. Imam dia belajar Mesir. Aku tanya dengan dia, Ustaz tahu tak minyak habatus sauda? Tahu. Di Mesir, kalau sejarah Fir'aun, dia beritahu aku, Ustaz, habatus sauda ni Fir'aun dia sorok habatus sauda. Dia tak bagi rakyat Mesir ni makan habatus sauda. Sebab Fir'aun ni dia tahu kelebihan habatus sauda. Habatus sauda ni tuan-tuan, tuan-tuan letak lidah. Kalau tuan-tuan tak tahan minyak dia, letak dalam air, tuan-tuan kacau, tuan-tuan minum. Dan dia bukan untuk dalaman, dia boleh buat lotion. Kalau ada gatal, kulit kering, buat urut pun boleh. Ini kelebihan minyak habatus sauda. Dan kami buat sendiri. Kami bukan ambil dengan orang lain. Kami buat sendiri, acu sendiri, kami masuk ayat Quran dalam ni. Kami nak bawa bagi umat Islam makan minyak habatus sauda yang original. Tak ada tiruan. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar. Ya, boleh ambil. Tapi dah ambil, bayar. Itu je. Boleh hutang dengan kawan-kawan, bayar dengan aku untuk menampung sekolah. Sebab sekolah kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal, ada orang susah. Aku duduk madrasah sama dengan abang aku, Ustaz Rizam. Tapi Ustaz Rizam tak ada. Dia sekarang pergi di Sabah. Dia kuliah di Sabah 4 hari. Tuan-tuan, ya, dia di Sabah, aku di Terengganu. Nanti dia balik, aku di Pening. Kami jarang jumpa walaupun duduk satu madrasah, rumah sebelah-sebelah, kami jarang jumpa. Masing-masing sibuk berdakwah buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, tu ada tamu madrasah, tuan-tuan infaklah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.